Abah Aman turun nak tengok sendiri nasi yang tak masak-masak tu. Bila Abah Aman ni buka je penutup periuk kedua nasi tu, semua yang ada dekat situ terkejut. Mana taknya nasi yang tak masak tadi sekarang dah jadi rentung. Abah Aman suruh Abang Tumin masak nasi lain, dan dalam masa yang sama beberapa orang perempuan yang tengah masak ayam masak merah terpekik sebab dalam kuali ada banyak bulu ayam. Semakin dibuang, semakin bertimbun pula bulu ayam dalam kuali besar tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Kembali lagi bersama saya Syarul. Rasa macam dah lama tak buat video. Sorry lah pada sesiapa yang tunggu video terbaru daripada saya 2-3 hari lepas. Rasa macam penat je. Mungkin faktor umur lah kot. Lagipun saya one man show, semua kena buat sendiri. Baiklah, dalam video kali ni saya akan kongsikan 3 cerita daripada Aman Jengga. Sebelum tu, yang mana belum subscribe, sila subscribe sekarang dan tekan notification bell sekali. Macam biasa, sebelum saya mulakan, kita baca selawat Nurul Mubin sama-sama. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Tahun 1995, setelah bertungku lumus selama 2 tahun setengah, Aman berjaya tamatkan kos dia. Tinggal baki 6 bulan untuk buat praktikal. Dia ditawarkan untuk praktikal di salah satu kilang elektronik dekat Selangor. Kebetulan kilang tu pula dekat dengan kampung dia. Kalau naik motor tak sampai 10 minit dah sampai lah. Kilang ni mula buat operasi dari tahun 1973 dan merupakan salah satu dari kilang tertua dekat situ. Mak Aman pun pernah bekerja dekat situ masa muda-muda dulu. Hari Jumaat, pagi-pagi lagi Aman dah berkemas nak balik kampung dia, sebab minggu depan dah start praktikal. Lepas siap berkemas tu, dia pun terus balik kampung. Cadangnya petang atau malam nak ke Seremban balik, nak angkut barang, pinjam kereta kat Lela. Petang tu Aman ajak 2 orang kawan dia, Radi dengan Zul Botol, sebab mereka berdua ni ada lesen kereta. Perjalanan ke Seremban tu, Radi yang bawa kereta. Sampai dekat rumah sewa, Aman pun angkut barang-barang yang tinggal dekat situ. Setelah ucapkan selamat tinggal pada kawan-kawan serumah dia, Aman pun bergerak balik ke kampung. Baliknya Zul Botol pula yang bawa kereta. Aman suruh Zul lalu ikut jalan Labu Sungai Pelik, jalan kampung. Cadangnya nak singgah Pantai Morib, bolehlah mancing kejap dekat situ. Itu pun kalau air pasang. Perjalanan tu pun cantik, tak ada masalah. Cuma kadang-kadang telinga Aman ni berdesing je. Sing. Bila dah nak sampai dekat Pantai Morib tu, Zul berhenti kat tepi jalan. "Kenapa Zul?" tanya Aman. "Nak kencing lah." Tiba-tiba bulu roma Aman meremang. Dia cuba halang Zul dari kencing dekat situ, tapi tak sempat. Zul terus turun dan kencing dekat tepi jalan tu. Aman dengan Radi pula tunggulah dalam kereta. Bila lebih 10 minit tak siap-siap lagi si Zul kencing, Aman pun jenguk. "Allah Zul, kenapa dengan kau ni?" Cepat-cepat Aman dengan Radi keluar dari kereta. Darah keluar dari mulut dan hidung Zul. Dari kemaluan dia pun masih keluar titis darah, sementara Zul pula dah terbaring terkejal-kejal. Kemudian Aman pandang sekeliling. Rupa-rupanya dalam sama-sama tu, dia nampak ada 2 orang macam Sami Hindu berdiri perhatikan mereka dalam jarak 10 langkah dekat seberang parit kecil. Bila perhatikan betul-betul, ini bukan orang ni, syaitan ni. Aman terus baca Al-Fatihah, ayat kursi dan 3 kul. Seterusnya ayat 9 surah Yasin. Kemudian sambil pegang mumbun Zul tu, Aman baca Bismillah 5 dan Bismillah 6, diikuti dengan selawat tip. Dan Aman pun tepuk mumbun Zul tu. Alhamdulillah, Zul dah okey dan boleh berdiri. Kemaluan dia pun dah tak keluar darah lagi. Kebetulan dekat dalam kereta ada air. Aman suruh Zul basuh apa yang patut dulu. Bila dah selesai, Zul dengan Radi pun masuk ke dalam kereta. Aman masih dekat luar lagi. Dia cari 2 sosok Sami tadi.
diorang dah tak ada. Kali ni Aman pula bawa kereta sampai ke Pantai Murid. Mereka berhenti dekat satu warung makan. Keadaan Zul masih lagi lemah. Radi pula dalam keadaan masih lagi terkejut. Mereka pun pesan minuman dan makanan. Selesai makan, mereka duduk-duduk sambil bercerita tentang kejadian tadi. Dekat sebelah meja mereka ada seorang pakcik. Pakcik tu terdengar perbualan Aman dengan kawan-kawan dia. Pakcik tu bersuara, "Kamu kencing dekat situ? Bulan lepas ada seorang budak bujang bayi-bayi korang ni kencing dekat tepi jalan tu. Dia kencing sampai keluar darah. Sampai darah dalam badan dia habis. Mati budak tu." Menurut pakcik tu lagi, kawasan tempat Zul kencing tu adalah bekas tapak kuil sebelum dirobohkan untuk buat jalan raya. Mereka berpandangan sesama sendiri. Kemudian minta diri dari pakcik tu dan terus ke pantai. Mereka tak cerita dekat pakcik tu yang Zul dah terbaring terkejal tadi. Mereka berjalan mengalir ke pantai. Air pantai pun tengah pasang masa tu. Bolehlah nak mancing. Dari Seremban tadi memang Aman bawa 2 set batas pancing. Dia dengan Radi je memancing. Zul cuma temankan je. Umpan udang Aman dah beli dekat kedai makan tadi. Masa tengah mancing tu, telinga Aman berdesing. Apa lagi ni? Selang beberapa minit dari cahaya bulan yang sama-sama, Aman nampak dekat tempat dia campak mati kail dan batu ladung tu ada seekor burung yang sangat besar. Tak pernah dia tengok burung sebesar tu sebelum ni. Kalau orang berdiri dekat tempat burung tu berdiri, mesti orang tu dah tenggelam. Tapi bagi burung tu cuma paras lutut je. Dan burung tu berwarna putih, cantik. "Woi, korang tengok tu, burung besar," kata Aman. "Mana ada burung?" "Oh, aku seorang je lah nampak burung ni." Kemudian cepat-cepat Aman baca ayat kursi 9 wakaf dan tiupkan pada burung tu. Sebab Aman tahu itu bukan burung sebenar. Burung tu pun mengepakkan sayapnya dan terbang entah ke mana. Kibasan sayapnya tu menghasilkan deru angin yang sungguh kuat hingga mengejutkan Radi dan Zul. Aman pun tak bertanya apa-apa pada Zul dan Radi tentang burung tu lagi. Tak lama kemudian Aman ajak balik. Sepanjang perjalanan balik tu Aman fokus memandu. Sesekali dia borak dan kosong dengan 2 orang kawan dia. Memancing tadi pula dapatlah 2 ekor ikan gelama. Itu pun dilepaskan balik. Tentang apa yang mereka lalui itu biarlah jadi kenangan. Disember 1997 adalah tarikh yang amat bermakna dalam hidup Aman. Setelah genap setahun bertunang, Aman disatukan dengan gadis idaman dia, Zu namanya. Majlis diadakan di rumah keluarga Aman dan Zu. Mereka sepakat buat majlis serentak pada minggu yang sama supaya lepas ni dah tak payah penat-penat buat majlis lagi. Penat biar sekali katanya. Majlis pernikahan mereka pun bukanlah majlis yang gilang gemilang, cukup sekadar untuk beritahu orang kampung bahawa mereka dah berkahwin. Majlis dekat rumah Zu berjalan lancar tanpa ada sebarang masalah. Manakala di rumah Aman pula ada sikit gangguan. Nasi yang dimasak untuk hidangan tetamu pada malam Ahad tak masak-masak. Baik nasi biasa ataupun nasi minyak, kedua-duanya tak masak. Walaupun dah 3 jam atas tungku tu, kayu api dah bertambah beberapa kali. Beras yang dimasak tak menggelegak pun. Cuma ada beberapa gelembung air timbul dari dalam periuk tu. Asap halus dapat dilihat dari periuk nasi tu. Ada yang rasa air dalam periuk tu. Ternyata air tu sejuk. Ketua tukang masak nasi iaitu Abang Tumin dah terasa ada sesuatu yang tak kena. Masa tu dah pukul 5 petang. Terus Abang Tumin bagi tahu Abah Aman pasal nasi tu. Abah Aman turun nak tengok sendiri nasi yang tak masak-masak tu. Bila Abah Aman ni buka je penutup periuk kedua nasi tu, semua yang ada dekat situ terkejut. Mana taknya nasi yang tak masak tadi sekarang dah jadi rentung. Abah Aman suruh Abang Tumin masak nasi lain dan dalam masa yang sama beberapa orang perempuan yang tengah masak ayam masak merah terpekik sebab dalam kuali ada banyak bulu ayam. Semakin dibuang, semakin bertimbun pula bulu ayam dalam kuali besar tu. Macam mana daging ayam yang siap dipotong-potong tadi tumbuh bulu balik? Abah Aman tak gelabah. Dia tersenyum dan berkata, "Ada orang nak cuba ilmu ni. Hentikan sekarang atau teruk kau nanti." Habis je Abah Aman bercakap, daging masak kurma pula yang jadi banyak ulat macam ulat belatung. Tak melompat-lompat lagi. Tung tung tung. Menjerit-jeritlah orang yang baru nak ceduk daging kurma ke dalam bekas buffet tu. Serentak dengan tu, beberapa orang perempuan yang ada dekat dapur kerasukan, menjerit-jerit dan berkelakuan macam nak cederakan orang lain. Memang kecoh suasana dekat dapur masa tu. "Kau main kasar je. Kau betul-betul nak macam Abah?" Abah Aman bersuara.
Kemudian Abah Ahmad suruh beberapa orang lelaki termasuk si Aman ni azan dengan kuat. Serentak dengan tu Abah Ahmad hentakkan tumit kaki ke tanah. Apa yang Abah dia baca Aman tak tahu. Kemudian nasi yang tadi rentung dah jadi okey. Ayam masak merah yang berbulu pun dah tak ada bulunya, dan daging kurma pun dah cantik balik. Orang yang kerasukan tu pun dah sembuh tapi masih lemah lagi. Tak jadilah abang tu masak nasi lain. Bila semua dah selesai, Abah Aman pun naik ke rumah dan duduk macam menangis. Aman bertanya kenapa Abah dia menangis. Abah dia bersuara, Abah cuma nak majlis kita ni berjalan dengan lancar, tapi ada yang cuba menganiaya kita. Abah terpaksa berbuat kasar juga. Malam tu lepas solat maghrib dan sebelum tetamu datang, Abah Aman pagar sekeliling rumah supaya dijauhi daripada perkara yang tak diingini. Alhamdulillah segalanya berjalan lancar tanpa ada sebarang gangguan. Majlis bersanding keesokan harinya pun tak ada lagi gangguan sehinggalah selesai majlis petang tu. Tapi malamnya tu Aman tak boleh tidur. Dia terasa macam serba tak kena. Badan panas, rumah terasa panas, tengok isteri rasa panas. Aman terus keluar rumah, duduk dekat pangki yang tertutup dari cahaya lampu. Masa tu dah pukul 12.30 malam. Sejuk sikit kat luar ni, tapi bahang panas tu terasa juga. Tengah lepak-lepak nak sejukkan badan tu, tiba-tiba Aman ternampak 3 makhluk macam manusia terhincut-hincut, kedik-kedik, berjalan perlahan menuju ke rumah dia. Mereka berjalan beriringan. Bila semakin dekat, Aman tengok wajah mereka pecah-pecah dan merekah, diikuti dengan bau hanyir darah dan bau bangkai. Nak termuntah dia buatnya. Makhluk tu semakin dekat. Adalah dalam 6 langkah dah nak sampai, tiba-tiba bahu Aman disentuh. Abah dia rupanya. Abah dia bersuara, Abah dah terasa, rupanya kau dah ada dekat bawah ni. Berapa ekor? Ada 3 ekor bah. Abah Aman ni tak boleh nampak, cuma boleh rasa kehadiran makhluk halus tu. Kemudian dia bersuara, kau baca yang biasa kau baca. Aman pun bacalah Al-Fatihah, ayat kursi 9 wakaf, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, diikuti dengan ayat 9 surah Yasin 11 kali. Disambung dengan ayat penolak sihir Nabi Musa. Bila habis je baca, terus Aman hentakkan tumit ke tanah. Abah dia pula sembuh air ruqyah dari mulutnya. Abah dia membawa botol air dari atas rumah tadi. Bila terkena air semburan tu, makhluk tu mengelupur dan tak mampu bertahan lagi. Kulit mereka jadi semakin hancur dan keguguran. Begitu juga dengan anggota yang lain, tangan dan dada. Serentak dengan itu, bau daging busuk terbakar mula menyengat ke lubang hidung. Balik kau pada tuan kau. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sikit demi sikit mereka menghilang dari pandangan. Bau busuk pun dah hilang. Kemudian Abah Ahmad ajak duduk dekat bangkit lagi untuk tenangkan hati. Patutlah Ahmad rasa semacamnya tadi. Gangguan nak datang rupanya. Sekarang dah normal, dah tak panas lagi. Ahmad minta diri untuk tidur sebab mata pun dah mengantuk. Esok dah nak berkemas, nak cuci periuk belanga pula. Lepas Abah Ahmad berjaya meredakan kekecohan dekat dapur tu, jiran sekampung mereka, orang Flores daripada Indonesia, rumah sewanya tertimpa pokok kelapa dan dia dijumpai mati tertimpa pokok kelapa. Bertaburan alat pemujaan kat sekeliling dia. Malam tu malam Jumaat. Lepas maghrib tadi Aman baca Yasin dan sekarang tengah lepak dekat beranda rumah sementara tunggu isyak pula. Orang rumah Aman tengah buat kerja dekat dapur. Tengah lepak-lepak tu, tiba-tiba melintas 2 makhluk macam anjing. Bila Aman perhati betul-betul, kakinya cuma ada 4. Kalau 2 ekor, sepatutnya kakinya 8. Rupa-rupanya anjing tu kembar siam, melekat dekat bahagian badan. Anjing tu berhenti bila sedar Aman boleh nampak dia. Dari jarak lebih kurang 15 langkah, anjing tu menyeringai, tunjukkan gigi taringnya yang tajam. Matanya pula merah menyala. Aman tahu itu bukan anjing betul sebab macam bayang je. Anjing tu semakin dekat. Aman terus baca Al-Fatihah 3 kali. Dia sambung dengan Summum bu'mum umyum fahum la yarji'un, sambil ibu jari kanan digenggam kuat. Kemudian Aman baca Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Anjing tu kelihatan susah sangat nak bergerak akibat daripada ayat-ayat yang dibaca tu. Sekaligus pula asap hitam menyelubungi tempat anjing tu berdiri. Dari asap hitam tu muncul satu makhluk lain yang menyerupai seorang lelaki tua berkulit hitam tapi sangat kerepot, seperti plastik hitam yang dibakar. Baunya pun sangat hamis. Anjing kembar siam tadi pula hilang entah ke mana.
Ibu jari Aman dia masih genggam lagi. Orang tua tu berdiri sambil pegang dada dan terbungkuk-bungkuk. Dia berdiri terhoyong-hayang sambil bersuara, "Engkau ni nak membunuh ke? Kenapa buat aku macam ni? Aku cuma nak balik." Bersuara pun kau. Nak balik? Balik je lah. Macam mana aku nak balik? Kau pegang jantung aku. Memang dengan ayat sumul bukmun tu sambil genggam ibu jari ialah makrifatnya kita genggam jantung lawan dan kalimah La ilaha illallah tak putus-putus dizikirkan dalam hati. Dekat mana rumah kau? Tu dekat pokok yang kau nak tebang tu. Baru Aman teringat sebelum maghrib tadi dia ada cuba tebang sebatang pokok ceri dekat ujung halaman rumah dia. Mulanya Aman gunakan chainsaw tu mesin gergaji. Bila mati gergaji terkena pada batang pokok ceri tu, terpecik api. Pokok ni ada unsur besi ke? Tak pernah lagi dia jumpa pokok sekeras macam tu. Lepas beberapa kali cuba dan masih lagi dalam keadaan yang sama, Aman berhenti guna mesin gergaji tu. Isteri Aman yang sedar situasi tu terus bagi air botol Yasin. Memang dah jadi kebiasaan setiap kali baca surah Yasin, Aman sediakan air putih untuk saat-saat terdesak macam ni lah. Sebelum siramkan air Yasin tu, Aman baca Al-Fatihah 3 kali, ayat kursi 3 kali. Pada ayat wala ya'udzuhu hifzuhuma wa huwa aliyyun azim tu dia baca 33 kali. Kemudian dihirup air Yasin tu dan sembuh pada batang pokok ceri. Lepas tu Aman gunakan parang panjang pula. Elok pula pokok tu kopek bila terkena parang tu. Ketak. Tak sampai pun suku bahagian pokok tu Aman tetap tak azan maghrib pula berkumandang. Dia berhenti tebang pokok dan sambung esok pula. Itu rumah kau rupanya. Sekarang aku perintahkan kau pergi dari sini. Cari pokok lain buat kau tinggal. Jangan datang sini lagi. Kalau kau mungkir, kau dan keturunan kau aku musnahkan. Engkau tak lepaskan jantung aku? Baiklah, aku lepaskan kau, tapi kau mesti tepati janji. Orang tua tu mengangguk lemah. Sebelum Aman buka genggaman tangan dia, dia baca ayat 1 hingga 7 dari surah Al-Baqarah, diikuti ayat kursi dan seterusnya 3 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah buat pengajaran kepada makhluk tu. Kemudian dia lepaskan genggaman tangan dia. Orang tua tu pun sedikit demi sedikit menghilang dari pandangan. Aman bersyukur dapat hindarkan gangguan syaitan yang nak bertapak berdekatan rumah dia. Isteri dan anak-anak dia tak tahu kejadian tu. Seingat Aman, kawasan tempat tinggal orang tua kerepok tu dah pun dipagar dengan bacaan tertentu. Kawasan tempat tinggal Aman ni adalah sebahagian dari kebun 3 ekar abah dia. Sebelum abah dia meninggal tahun 2020 yang lepas, arwah dah pun membahagikan kebun ni kepada 7 orang anak-anaknya. 5 orang dekat kebun ni dan 2 orang dekat kebun witan. Arwah abah dia dah pagar 4 penjuru dekat kedua-dua kebunnya. Macam mana syaitan boleh masuk dan tinggal dalam kawasan peninggalan abah dia, Aman pun tak tahu. Malas nak fikir banyak, Aman pun masuk ke dalam rumah ambil wuduk nak solat isyak. Pukul 12.30 malam. Dia masuk tidur tapi mata tak nak lelap. Aman pun dengan berkain plekat capai baju, ambil kunci motor terus meronda kampung. Pada musim pandemik ni, dia tak lupalah pakai face mask tu. Memang kalau dia tak boleh tidur, dia akan naik motor ronda kampung. Kebetulan pula Aman ni salah seorang anggota rela. Jadi tak jadi masalah kalau masa meronda tu terserempak dengan polis. Aman sampai di satu jalan, namanya Jalan Puyuh. Tahun 80-an hingga 90-an dulu jalan ni tak ada rumah orang. Sekarang banyak perumahan dekat sini. Jalan ni kalau siang memang sibuk, tapi bila waktu malam memang sunyi. Dari awal masuk simpang tadi, memang Aman perasan ada satu makhluk tengah berdiri terkangkang dekat jalan yang dia nak lalu tu. Tinggi makhluk tu lebih kurang 5 tingkat bangunan. Aman tak nampak muka dia sebab mukanya dongak ke atas. Lubang hidung je nampak. Bulu kakinya pula panjang-panjang macam pedang samurai tu. Sebelum ni Aman tak pernah jumpa makhluk ni dekat sini. Aman pun mula beristighfar. Kemudian dia baca surah Al-Fatihah, ayat kursi, ayat Ikhlas 3 kali, Al-Falaq dan An-Nas, diikuti dengan ayat 9 surah Yasin 11 kali. Elok je habis dia baca, Aman pun sampai dekat kaki makhluk tinggi tu. Adalah dalam lebih kurang 10 langkah depan dia. Aman berhenti dan turun dari motor. Dia berdiri depan makhluk tu dan baca Alif Lam Mim Sod Ha Mim Ain Sin Qaf Uskun ayyuhal wajib billazi, sambil hentak tumit kanan ke tanah. Lepas tu lembaga tersebut mula terhuyung hayang. Sambil cuba angkat kaki,
Terasa diri terancam, Aman terus baca, lana jumanakum wala yamassannakum minna azabun alim, berulang kali. Lembaga tinggi tu kelihatan macam mengelak-elak sesuatu sambil menepis dengan tangannya dari sesuatu yang Aman tak nampak. Tiba-tiba lembaga tu berkata dengan suara yang bergema, ilmu apa yang kamu pakai ni? Ilmu Allah. Kalau kau tahan, tunggulah. Baiklah, kawan pergi. Tolong jangan baca lagi ayat-ayat tu. Tersiksa kawan. Sebelum kawan pergi, kamu ambillah selai bulu betis kawan, buat hadiah tanda kita bersahabat. Maaflah, aku tak bersahabat dengan syaitan. Aku tak nak. Baiklah, kalau kamu tak nak, kawan tak boleh nak paksa. Kawan pergi. Lembaga tu pun hilang dari pandangan. Kalau Aman nak ambil bulu betis lembaga tinggi tu, nescaya dia akan menjelma bila Aman panggil untuk minta pertolongan. Na'udzubillahi min zalik. Kemudian Aman terduduk atas jelantah, menahan rasa terharu sebab dia berjaya kawan nafsu dari dipengaruhi syaitan. Perlahan-lahan dia bangun dan hidupkan motor lalu balik. Mata pun dah mengantuk. Baiklah, itu dia 3 cerita daripada Aman Jengga. Cerita Aman ni boleh dikatakan nak sama macam cerita Abang J. Betul tak? Bagi sesiapa yang ada cerita seram atau misteri, bolehlah email saya di bawah. Jangan lupa subscribe dan tekan notification bell sekali. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.